Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah sampai kepada saya sebuah video pendek di mana Ustaz Azhar Idrus ditanya tentang hukum memfitnah orang lain. Ayuh kita tonton, kemudian saya berikan ulasan. Orang yang fitnah dan orang yang mengiyakan fitnah, apakah hukumnya? Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Memfitnah orang itu lebih teruk daripada membunuh. Membunuh satu nyawa saja mati. Dan sesar dengan tanam tahlil 7 malam. Fitnah tak sesar, tak habis-habis, tak habis-habis, tak habis-habis. Tiap kali nak ngundi waktu baik. Ngundi waktu baik. Yang kita habis semua. Nah, dari hukumnya, taubat orang yang fitnah orang ni tak lepas. Dia mesti minta halal. Kalau tidak dihalalkan lagi di dalam dunia, pasti akan dibicarakan di akhirat. Soalan seterusnya. Baik, sebelum mengulas beberapa catatan kepada para penonton. Pertama, dialu-alukan meninggalkan komen, tetapi ayuh kita menjaga akhlak apabila menulis komen. Ayuh kita para pencinta sunnah mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal akidah, ibadah dan akhlak. Sama ada untuk video ini atau mana-mana video yang lain. Kedua, akan ada yang bertanya, kenapa tidak hubungi Ustaz secara peribadi dan bincang secara tertutup? Maka saya jawab bahawa apa yang sudah tersebar luas di media sosial, maka ulasan dan react juga hendaklah disebar luas supaya semua maklum tentangnya. Ketiga, akan ada yang bertanya, Kapten Hafiz ni tak ada kerja lain ke? Asyik cari kesalahan Ustaz saja. Saya jawab, saya ada kerja Alhamdulillah dan saya tidak mencari kesalahan Ustaz. Namun di celah-celah kerjaya saya mencari masa untuk menjelaskan apa yang patut diberikan penjelasan. Saya tak mencari kesalahan mana-mana Ustaz, tetapi orang lain yang forward video kepada saya dan apabila ditonton, kesalahan jelas terserlah tanpa perlu dicari-cari. Baik, ayuh kita mulakan ulasan pertama. Apabila berbicara tentang sesuatu perkataan, hendaklah diketahui bahawa ia ada maksud dari aspek bahasa, ia ada maksud dari aspek istilah dan kadang-kala ia ada maksud yang berlainan selari dengan konteks penggunaannya. Perkataan solat misalnya dari aspek bahasa bermaksud doa, sementara dari aspek istilah bermaksud ibadah yang dimulakan dengan takbir dan diakhiri dengan salam, dengan beberapa pergerakan dan bacaan tertentu di dalamnya. Kemudian, jika sesuatu perkataan Arab telah dimelayukan, maka hendaklah disemak pula maksudnya kerana boleh jadi ia berbeza dengan maksud dalam bahasa Arab. Oleh itu, seseorang agamawan perlu cakna dalam hal ini dan bertanya kepada yang bertanya, yang kamu tanya tu berdasarkan penggunaan dalam bahasa Arab atau dalam bahasa Melayu. Ulasan kedua, antara contoh perbezaan maksud perkataan Arab yang telah dimelayukan ialah perkataan fitnah. Fitnah dalam bahasa Arab bermaksud ujian dan cobaan, test and trial. Adapun dalam bahasa Melayu, sebagaimana berdasarkan Kamus Dewan yang di sebelah saya sekarang ni, ia bermaksud tuduhan dalam kurungan khabar, kisah dan lain-lain. Tutup kurungan. Yang diada-adakan. Kurungan dibuat-buat, tutup kurungan untuk memburukkan atau membencanakan seseorang. Ulasan ketiga, apabila Ustaz menjawab, saya nukil semula ya. Jadi hukumnya taubat orang yang memfitnah orang ini tak lepas. Dia mesti minta halal. Kalau tidak dihalalkan lagi di dalam dunia, pasti akan dibicarakan di akhirat. Jawapan Ustaz merujuk kepada maksud fitnah dalam bahasa Melayu selari dengan definisi Kamus Dewan. Betul dah tu. Orang yang memfitnah orang lain atau kumpulan lain, dia tidak cukup bertaubat kepada Allah.
Sebaliknya dia perlu meminta maaf dan tarik balik atau minta halal fitnah yang pernah dilontarkan kepada individu atau kumpulan lain. Jika tidak, panjang perbicaraannya di hari perhitungan kelak. Ustaz tak bagi contoh. Tak mengapa, saya berikan contoh. Apabila ditanya tentang apakah pandangan tentang perkampungan sunnah di Perlis, lalu dijawab, macam mana mereka nak betulkan orang lain padahal mereka sendiri sesat? Kemudian apabila diminta bukti kesesatan itu, tidak pula dikemukakan. Maka jawapan sedemikian adalah fitnah dari aspek bahasa Melayu. Yang ini sebagaimana Kamus Dewan yang kita rujuk tadi, tuduhan yang diada-adakan untuk memburukkan seseorang. Dalam kes ini, orang yang menjawab itu telah memfitnah seluruh asatizah yang terlibat dalam perkampungan sunnah sebagai sesat. Selagi mana yang membuat fitnah itu tidak meminta maaf, tidak menarik balik tuduhannya itu, atau yang Ustaz kata tadi, minta halal, maka dia akan dipertanggungjawabkan di hari akhirat kelak. Baik, jadi apa yang Ustaz jawab tentang hukum memfitnah itu dah betul dah dari aspek bahasa Melayu. Dan saya pun telah berikan contohnya. Contoh itu bukan kisah fiksyen ya, tetapi kisah benar yang benar-benar berlaku. Jadi, kalau dah betul jawapan Ustaz, kenapa pula saya buat video ini? Apa lagi yang nak diulas? Memang tak ada kerja ni. Tak apa, saya akan jelaskan dalam ulasan seterusnya. Okey, seterusnya ulasan kelima. Seperti yang saya katakan, betul dah apabila Ustaz menerangkan hukum memfitnah jika difahami dari aspek bahasa Melayu. Yang salahnya ialah apabila Ustaz membaca potongan ayat 191 surah Al-Baqarah, Al-fitnatu asyaddu minal qatl, dan menerangkan maksud fitnah dalam potongan ayat tersebut adalah seperti maksud dalam bahasa Melayu, seperti definisi Kamus Dewan. Ustaz menyebut setelah membaca potongan ayat tersebut, saya nukil semula bagi sesiapa yang terlepas, membunuh satu nyawa saja mati. Bila membunuh satu nyawa saja mati. Fitnah tak selesai, tak habis-habis, tak habis-habis. Jadi Ustaz masukkan fitnah di sini dengan maksud dalam bahasa Melayu ataupun selari dengan Kamus Dewan. Baik. Seperti mana yang saya jelaskan dalam ulasan pertama tadi, apabila berbicara tentang sesuatu perkataan, hendaklah diketahui bahawa ia ada maksud dari aspek bahasa, ia ada maksud dari aspek istilah, dan kadang-kala ia ada maksud yang berlainan selari dengan konteks penggunaannya. Perkataan fitnah dari aspek bahasa bermaksud ujian dan cubaan, test and trial. Adapun perkataan fitnah dalam ayat 191 surah Al-Baqarah, maka ia bermaksud syirik dan kekafiran selari dengan konteks ayat. Jika dikaji keseluruhan ayat, Allah menerangkan tentang kaum musyrikin yang memerangi umat Islam, ingin mengembalikan mereka daripada Islam kepada kesyirikan dan kekafiran. Maka Allah menerangkan bahawa penentangan kaum kafir musyrikin terhadap orang Islam sehingga dia kembali menjadi musyrik adalah lebih dahsyat, lebih memudaratkan berbanding orang Islam itu dibunuh dalam keadaan dia berpegang teguh pada agamanya. Atau dalam erti kata lain, katakanlah ada yang kurang faham, dalam erti kata lain, fitnah dalam ayat ini merujuk kepada usaha orang kafir untuk memaksa kaum muslimin supaya kembali kepada kekufuran, kembali kepada kesyirikan, dan ia adalah lebih besar kemudaratannya berbanding usaha balas kaum muslimin untuk kembali memerangi mereka sehingga mungkin ada yang jatuh gugur hingga terbunuh. Okey, yang saya sampaikan ni bukan sembang-sembang kosong, bukan sembang kari, bukan teori sendiri, tetapi sebagaimana yang dijelaskan oleh para imam tafsir. Ayuh kita rujuk beberapa kitab tafsir melalui perisian Maktabah Syamilah. Sebentar ya, saya masukkan rakaman daripada Maktabah Syamilah.
Baik, rujukan pertama ialah tafsir At-Tabari. Okey, tafsir At-Tabari atau tajuk penuhnya Jami'ul Bayan an Ta'wil ay Al-Quran oleh Imam Abu Ja'far At-Tabari yang wafat tahun 310 Hijrah. Kita merujuk edisi Maktabah Syamilah jilid 3 muka surat 393. Maaf, muka surat 293. Okey, 293 tafsir bagi surah Al-Baqarah ayat 191 ya. Okey, jadi ayatnya di sini wal fitnatu asyaddu minal qatl, Al-Baqarah 191. Wasyirki billahi asyaddu minal qatl. Okey, jadi tengok wal fitnatu asyaddu minal qatl, maksudnya ialah wasyirki billahi asyaddu minal qatl. Wa qad bayyantu fima madha anna aslal fitnatil ibtila'u wal ikhtibaru. Dan aku telah menjelaskan sebelum ini bahwasanya maksud asal bagi perkataan fitnah ialah ujian dan cobaan. Maksud Imam Ibn Jarir telah aku jelaskan sebelum ni, boleh kita rujuk dalam tafsir bagi ayat 102 surah Al-Baqarah. Ayat 102 surah Al-Baqarah. Kemudian beliau berkata lagi, fata'wilul kalami, maka penjelasan sebenar akan firman Allah ini. Okey, takwil di sisi salaf bermaksud penjelasan maksud yang sebenar, penjelasan maksud hakikat. Sebab perkataan takwil kita kena tahu berbeza antara generasi salaf dengan generasi khalaf. Okey. Jadi penjelasan sebenar tentang maksud kalam Allah ini ialah wabtila'ul mu'mini fi dinihi hatta yarji'a anhu fayasiru musyrikan billahi min ba'di islamihi asyaddu alaihi wa adarru min an yuqtala muqiman ala dinihi mutamassikan alaihi muhiqqan fihi. Bermaksud sebelum tu kalau nampak yang macam ni maksudnya beralih ke muka surat sebelumnya. Sebelum ini muka surat 293, sekarang ini muka surat 294 bagi edisi bercetak. Okey. Maksudnya maka Ibnu Jarir menjelaskan bahawa penjelasan sebenar bagi firman Allah ini, saya terjemah bebas, ujian kepada seorang mukmin pada agamanya sehingga dia berpatah balik daripadanya, yang ini murtad ya, dan menjadi orang yang mensyirikkan Allah sesudah sebelum itu seorang muslim, sudah sebelum itu seorang Islam. Okey, adalah lebih dahsyat, okey, lebih dahsyat ke atasnya, lebih memudaratkan. Okey, lebih memudaratkan berbanding dia berpegang teguh kepada agamanya dan kebenaran sehingga dia terbunuh. Okey, tapi poin penting di sini maksud fitnah ialah asyirki. Yang ini syirik, dan penjelasan yang dikemukakan ni sebagaimana yang saya jelaskan tadilah. Okey, rujukan kedua tafsir Al-Qurtubi. Okey, tafsir Al-Qurtubi, beliau, baik, sedikit pengenalan kitab. Tajuk penuh kitabnya Al-Jami' li Ahkamil Quran oleh Imam Al-Qurtubi yang wafat tahun 671 Hijrah. Kita rujuk jilid 2 muka surat 351, penjelasan ataupun tafsiran terhadap ayat 191 surah Al-Baqarah. Dan kita di sini as-saniyatu maknanya perbahasan yang kedua. Okey. Baik, saya bacakan. As-saniyatu qauluhu ta'ala. Perbahasan kedua, yang ini firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wal fitnatu asyaddu minal qatl. Ai, yang ini al fitnatul lati hamalukum 'alaiha wa ramu ruju'ukum biha ilal kufri asyaddu minal qatl. Bermaksud, yang ini fitnah yang mereka timpakan ke atas kalian dan usaha untuk mengembalikan kalian dengannya kepada kekafiran adalah lebih dahsyat
berbanding pembunuhan. Okey. Seterusnya berkata Mujahid. Okey, qala Mujahid ai min an yuqtalal mu'minu fal qatlu akhaffu alaihi minal fitnati. Kita di sini ya. Alright. Bermaksud berkata Mujahid yang ini berbanding terbunuhnya seorang mukmin, maka pembunuhan itu lebih ringan berbanding fitnah. Baik. Dan penjelasan yang ketiga pula, waqala ghairuhu, dan berkata selainnya, ai syirkihim billahi wa kufrihim bihi a'zamu jurman wa ashaddu minal qatlil lazi ayyarukum bihi. Okay, sehingga sini bermaksud berkata selainnya yang ini kesyirikan mereka kepada Allah dan kekafiran mereka kepadanya, okey, adalah lebih besar kesalahannya dan lebih dahsyat berbanding pembunuhan yang mereka timpakan ke atas kalian. Okey, dan seterusnya lah. Maka rujukan ketiga, okey. Okey, rujukan ketiga tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir, tajuk penuh Tafsir Al-Quranul Azim oleh Abu Fida Ismail bin Umar bin Katsir, wafat tahun 774 Hijrah. Jilid 1, muka surat 525. Okey, saya baca. Wa qala Abul Aliyah wa Mujahid wa Sa'id bin Jubair wa Ikrimah wa Al-Hasan, yakni Al-Hasan bin Basri, wa Qatadah wa Dhahhak wa Rabi' ibnu Anas fi qawlihi. Jadi semua tokoh-tokoh ni tokoh generasi salaf ya. Fi qawlihi, tentang firmannya, wal fitnatu asyaddu minal qatl. Yaqulu, mereka berkata, asyirku asyaddu minal qatl. Bahawa maksudnya ialah mereka ni semua berkata maksudnya syirik itu lebih dahsyat daripada pembunuhan. Baik, sekejap ya. Saya rasa cukup dengan 3 rujukan ni, 3 kitab tafsir yang muktabar, tafsir At-Tabari, tafsir Al-Qurtubi, tafsir Ibnu Katsir ya. Ringkasnya, perkataan fitnah dalam potongan ayat al-fitnatu asyaddu minal qatl bukan fitnah dari aspek bahasa Melayu, tetapi dari aspek konteks ayat yang ini syirik dan kafir. Baik, demikianlah ulasan saya. Saya ambil maklum bahawa kesalahan menjelaskan maksud fitnah dalam ayat 191 surah Al-Baqarah, dan potongan ini juga diulangi hampir sama dalam ayat 217 surah Al-Baqarah adalah sesuatu yang kerap berlaku di kalangan sebahagian agamawan. Ia tidak terhad kepada satu kes ini sahaja ya. Dan kedua, ia juga menunjukkan tidak cukup seseorang itu membaca potongan ayat Al-Quran, melainkan perlu disemak sama ada yang dibacakan itu betul maksud dan tafsirannya. Ringkasnya, ayat betul tetapi maksud atau penggunaan yang salah. Sebab itu saya sendiri apabila saya membacakan ayat Al-Quran sebagai dalil dalam video-video saya bacakan nama surah, nombor surah dan nombor ayat, supaya para penonton dapat juga membaca ayat yang sama, dapat juga membaca kitab tafsir, dan kalau saya menjelaskannya dengan cara yang salah, boleh membetulkannya ya. Sebab saya sendiri apabila dulu belajar agama, guru-guru saya alhamdulillah bila membacakan ayat surah, nama surah, nombor surah dan nombor ayat, dan saya pun akan buka dan kita akan bookmark dan kita akan tanda. Masa tu dulu tak adalah Quran digital, kita kena bawa terjemahan Quran kan. Dan bagi saya itu adalah cara yang terbaik untuk kita berkenalan dengan Al-Quran, sebab kadang-kadang penceramah disebut, dia baca ayat Quran, kita itu ayat mana? Kita nak tengok balik, kita nak rujuk balik, tak dapat sebab kita mungkin tak hafal dan tak tahu surah mana, ayat mana. Kadang sebut nama surah, kita pula tak kenal. Surah Yasin, surah ke-36, itu je kita tahu kan. Baik.
Demikian ulasan saya. Saya akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.